Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 3 akan membicarakan tentang pilihan raya Negeri Sabah punca gelombang ketiga COVID-19. Jadi, apakah itu pilihan raya? Pilihan raya boleh ditarifkan sebagai pemilihan umum ke atas seseorang untuk sesuatu jawatan, dan pemilihan ini dibuat menerusi undi sesebuah perkumpulan atau konstituen body. Pilihan raya juga turut diartikan sebagai satu proses di mana mereka yang diperintahkan itu menentukan melalui cara-cara yang tertentu wakil-wakil yang kepadanya diserahkan mandat untuk membuat keputusan dasar dan undang-undang masyarakat. Dalam arti kata lain, pilihan raya ialah satu proses di mana masyarakat memilih dan menentukan wakil-wakil rakyat untuk membuat dasar dan keputusan politik. Pilihan raya diadakan bertujuan untuk memilih ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri secara serentak di seluruh semenanjung Malaysia. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, pilihan raya diadakan secara berasingan. Baru-baru ini isu gelombang ketiga COVID-19 menjadi isu hangat dalam negara kita disebabkan oleh pelaksanaan pilihan raya negeri di Sabah. Jadi, atas sebab apakah pilihan raya negeri di Sabah perlu dilakukan? Pilihan raya negeri di Sabah dilakukan disebabkan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Sabah oleh bekas Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Shafie Apdal. Apabila pembubaran Dewan Undangan berlaku, pilihan raya mesti diadakan dalam tempoh 60 hari selepas Dewan Negeri dibubarkan. Hal ini tertakluk pada peruntukan dalam perlembagaan. Pilihan raya di Sabah dibuat adalah kerana untuk menyelesaikan ketidaktentuan dan kemeluk politik di negeri itu. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia menetapkan tarikh pilihan raya Sabah iaitu pada 26 September 2020. SPR Dr. Azim Sharom berkata penamaan calon ditetapkan pada 12 September 2020 manakala hari pengundi awal adalah pada 22 September 2020. Dr. Azimi Shahrom berkata tempoh berkempen iaitu pada adalah selama 14 hari dan 14 hari bermula selepas pengisytiharan calon yang bertanding sehingga jam 11.59 malam pada 25 September 2020. Bagi urusan permohonan undi pos luar negara dan dalam negara, tarikh perbukaan adalah 17 Ogos 2020. Tarikh tutup dalam negara ialah 11 September 2020 dan tarikh tutup dalam luar negara adalah 3 September 2020. Berdasarkan kenyataan SPR, seramai 1.12 juta penduduk Sabah yang telah mendaftar sebagai pengundi dan hanya 66.61% sahaja yang telah keluar untuk mengundi pada hari tersebut. Hal ini kerana sebanyak 19,010 kertas undi pos telah dikeluarkan terlebih dahulu kepada 73 kawasan Dewan Undangan Negeri Sabah, manakala 18% penduduk yang telah mendaftar berada di Semenanjung. Kempen pilihan raya negeri Sabah jika dilihat cukup meluas membabitkan jumlah besar penyokong parti politik termasuk dari Semenanjung. Seharusnya kedatangan penyokong dan pembantu parti politik dari Semenanjung dikurangkan ketika negeri itu berhadapan COVID-19, khususnya ke kawasan daerah zon merah. Yang jelas, peluang datang ke Sabah dilihat cukup istimewa bagi mereka memandangkan kos tambang dan hotel ditanggung, menyebabkan ramai alfa sehingga mengetepikan bahaya COVID-19 yang sedang menyerang. Tidak salah datang membantu rakan bertanding, tetapi penting sekali menjaga SOP ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan KKL. Okey, perkara utama yang diberi keutamaan oleh Suruhanjaya SPR adalah pematuhan penjarakan fizikal, pemakaian pelitup muka, penggunaan cecair pembasmi kuman, proses saringan suhu badan dan merekodkan kehadiran bagi semua aktiviti serta proses berkaitan pilihan raya.
Bagi proses penyerahan borang kertas penamaan, semua calon tidak lagi dibenarkan berarak bersama penyokong masing-masing atau mengadakan sebarang aktiviti berkumpulan. Hanya calon, seorang pencadang calon dan seorang penyokong calon sahaja yang dibenarkan. Memandangkan saya berada di sana ketika PRN berlangsung, SOP yang telah ditetapkan oleh SPR yang sepatutnya dipatuhi oleh semua calon dan pengundi kurang atau lebih tepat dikatakan tidak dipatuhi menjadi angkara utama penyebaran COVID-19. Semasa PRN berlangsung, penjagaan jarak sosial sama sekali tidak dipatuhi. Demikian, topeng separuh muka hanya diletakkan di dagu sahaja dan semasa mengundi, calon dan orang yang menghadiri PRN tersebut bersalam-salaman dan berpeluk sesama sendiri semasa PRN dilangsungkan. Seterusnya, tiada perarakan ataupun kumpulan yang dibenarkan untuk menghadiri pada majlis penamaan calon pilihan raya negeri Sabah pada kali ini. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Ismail Sabri Yaakob, beliau menegaskan bahawa perarakan pada kali ini adalah dilarang sama sekali. Walau bagaimanapun, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menetapkan hanya 3 orang daripada setiap parti politik dibenarkan untuk menghadiri majlis penamaan calon pada pilihan raya negeri Sabah kali ini. Pada hari penamaan calon pilihan raya umum negeri Sabah, kes kumulatif COVID-19 di Sabah berjumlah 808 kes. Pada 26 September iaitu pada hari mengundi, kes kumulatif COVID-19 di Sabah telah meningkat kepada 1,547 kes iaitu peningkatan sebanyak 90.5%. Situasi penularan COVID-19 di Sabah menjadi lebih buruk apabila peningkatan berlaku secara mendadak dalam tempoh 4 minggu selepas hari mengundi. Pada 24 Oktober 2020, Sabah mencatatkan 11,285 kes kumulatif dan menjadi negeri pertama di Malaysia yang merekodkan jumlah kes COVID-19 melebihi 10,000 kes. Hari ini, Sabah masih mencatatkan jumlah kes kumulatif COVID-19 yang tertinggi di negara ini, iaitu sebanyak 24,269 kes dengan 181 kematian. Situasi penularan COVID-19 di Sabah menjadi lebih teruk apabila peningkatan berlaku secara mendadak dalam tempoh 4 minggu selepas hari mengundi. Daerah Tawau, Kunak, Sempurna dan Lahad Datu iaitu 4 zon merah telah dikuarantinkan. Kaki tangan awam yang mengundi di Tawau, Lahad Datu, Sempurna dan Kunak, kawasan yang diisytiharkan zon merah akibat pandemik COVID-19 diarahkan agar menjalani kuarantin kendiri selama 14 hari. Pilihan Raya Sabah 2020 telah meninggalkan satu fenomena buat sejarah negara kita di mana tidak pernah dalam negara menjalankan pilihan raya pada musim COVID-19. Bukan itu sahaja, tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan untuk menjalankan pilihan raya 2020 di negeri Sabah tersebut sedikit sebanyak telah memberi impak yang kurang baik dan pelbagai reaksi di mata masyarakat. Media sosial antara satu platform untuk warganet hari ini untuk melontarkan persepsi dan perspektif mereka terhadap tindakan kerajaan berkaitan dengan pilihan raya negeri Sabah yang berlaku pada bulan September yang lalu. Bahkan satu petikan daripada pihak Istana Negara berkaitan dengan pilihan raya yang berlaku pada negeri tersebut sehingga menyebabkan berlaku darurat di negeri Sabah. Selepas berlakunya gelombang ketiga COVID-19 di Sabah, setelah dilihat tiada sebarang reaksi mahupun rasa kesal daripada pemimpin ataupun ahli Dewan Rakyat mengenai isu tersebut. Hal ini terjadi kerana sikap tidak bertanggungjawab dan juga kemahuan para pemimpin dalam perebutan kuasa PRN iaitu Pilihan Raya Negeri. Walau bagaimanapun, rakyat percaya masih ada lagi pemimpin yang mempunyai rasa kesal walaupun secara tidak langsung tentang isu tersebut. Hal ini kerana jika ia berlanjutan, ia akan memberikan kesan kepada rakyat
dan juga memberikan impak yang besar kepada ekonomi negara. Wabak COVID-19 yang merebak seluruh dunia memberi impak besar terhadap ekonomi Malaysia. Antara kesan COVID-19 kepada ekonomi negara, yang pertama ialah sektor perbankan mengalami masalah besar akibat pengucupan ekonomi kesan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Yang kedua ialah menunjukkan bahawa sektor pembinaan merudum teruk kerana tiada permintaan, manakala tiada perniagaan baru dijana kerana masing-masing bertungkus lumus menyelamatkan syarikat sedia ada agar tidak ditutup. Yang ketiga ialah kejatuhan harga petroleum yang merupakan pendapatan utama Malaysia dan kejatuhan industri pelancongan yang merupakan penjana pertukaran asing kedua terbesar menyebabkan Malaysia kehilangan pendapatan yang banyak. Kesan COVID-19 ke atas industri petroleum susulan harga bagi 1 ton merosot lebih 50% dan akan mengurangkan pendapatan kerajaan kepada 30,000 bilion ringgit. Wabak COVID-19 ini bukan sahaja melibatkan kemerosotan ekonomi Malaysia, malahan seluruh dunia. Kesan-kesan COVID-19 kepada rakyat ialah yang pertamanya adalah menyebabkan bebanan kewangan kepada rakyat. Ia disebabkan oleh ada di antara peniaga kecil-kecilan ataupun nelayan-nelayan khususnya yang berada di sekitar perairan Sabah tidak boleh keluar dari rumah untuk bekerja ataupun mencari rezeki kerana bimbang dicakiti oleh wabak COVID-19 ini. Yang keduanya adalah kesihatan mental rakyat Malaysia sangat terjejas. Ia adalah kerana terdapat sebahagian rakyat yang dipotong gaji tidak dibayar, malah lebih teruk ada yang diberhentikan kerja tanpa notis dan tidak mendapat papasan. Yang terakhir untuk kesan-kesan COVID-19 kepada rakyat ini adalah sebagai contoh kita ambil tempat ibadah, sekolah, malah pusat pengajian tinggi juga terpaksa ditutup bagi mengelakkan penyebaran wabak COVID-19 ini. Disebabkan hal ini, pelajar terpaksa belajar dari rumah dan ini amat menyukarkan bagi pelajar yang dari keluarga yang tidak berkemampuan dan juga yang tinggal di kawasan pendalaman. Jadi, apa yang boleh saya simpul dari video yang kami ulas ini ialah gelombang ketiga COVID-19 di Malaysia berlaku atas beberapa faktor. Walau bagaimanapun, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menyatakan bahawa PRN Sabah baru-baru ini menjadi antara penyebab utama peningkatan kes yang mendadak dari semasa ke semasa. Kita seharusnya tidak boleh menunding jari kepada mana-mana pihak dalam isu ini, sebaliknya kita mengambil iktibar atas apa yang berlaku. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya menjaga diri serta mengamalkan segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dan bersama menangani COVID-19 di Malaysia.